الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memurniakan kepada kita, bukan saja menciptakan kita tetapi memurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kata Imam Ghazali, tidakkah kamu telah berkata, yakni membuat pengakuan, aku telah redha Allah sebagai Tuhan, maka bagaimana pula sekarang kamu tidak redha dengan qada'nya? Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menganjurkan kita supaya berusaha untuk bersikap redha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kena cari jalan, kena berusaha untuk bersikap redha. Kata Ghazali lagi, sedangkan qada itu adalah urusan ketuhanan. Jadi Imam Ghazali mengingatkan kita kepada pengakuan yang kita buat, iaitu dalam ungkapan kita, dalam kata-kata kita, raditu billahi rabban. Itu antara ungkapan-ungkapan ataupun ucapan-ucapan yang selalu kita sebut. Dia termasuk kata-kata ini, raditu billahi rabban ini, aku redha Allah itu sebagai Tuhan, merupakan kata-kata yang biasa disebut oleh seseorang Muslim itu, dan dia merupakan antara kalimah-kalimah wirid ataupun perkataan-perkataan yang dijadikan wirid di dalam setengah wirid. Ada setengah amalan wirid ini, termasuklah ayat ini, raditu billahi rabban. Jadi ada orang menyebutnya sebagai doa, sebagai wirid dan sebagainya lah. Tapi apa arti perkataan itu? Raditu billahi rabban, aku redha Tuhan itu, Allah itu sebagai Tuhan. Jadi kata Ghazali, maka bagaimana pula sekarang kamu tidak redha dengan qada, sedangkan kita ucapkan perkataan itu. Sebagai seorang Muslim biasa sebut perkataan itu. Jadi macam mana pula kita ni tak redha dengan qada dia, ketentuan dia, padahal kita sudah membuat perakuan tu, aku redha Allah itu sebagai Tuhan. Sedangkan qada itu, takdir itu adalah urusan ketuhanan. Takdir
ketetapan terhadap apa yang berlaku pada makhluk ni, ketetapan yang sudah ditetapkan Allah berkait dengan makhluk ni, yang kita sebut sebagai takdir ni, bila sampai masa dia terlaksanalah dia. Jadi dua ni orang panggil qada dan qadar. Ada ketetapan yang sudah ditetapkan Allah, dan bila sampai masanya dia akan terlaksana. Jadi semua tu kita sebut sebagai qada dan qadar secara mudahlah. Tak payah beri-beri dia lah khilaf ulama, mana se ketetapan, mana se pelaksanaan, duk bolong situ. Bolong tu dah ayah lah. Penting apa maksud semua ni? Pertama sekali adanya ketetapan Allah. Yang kedua, bila sampai masanya terlaksana. Nak letak ketetapan tu qada ke qadar ke, itu khilaf ulama. Dah yang pening-pening situlah. Yang penting kita tahu dua perkara itu. Adanya ketetapan yang sudah ditetapkan Allah. Nak namakan qada ke qadar ke, tu adalah. Sebab apa? Benda tak ada khilaf. Yang kedua, bila sampai masa terlaksana, berlakulah apa yang ditetapkan Allah, dan tidak akan lagi walaupun sikit. Itu qada dan qadar. Dan ini merupakan salah satu dari antara rukun-rukun iman yang 6 perkara itu. Jadi pentinglah berkait dengan keyakinan terhadap qada qadar ni, merupakan bukan perkara remeh, bukan perkara kecil, kerana dia merupakan salah satu di antara 6 rukun iman yang menjadi dasar keimanan kita ni. Jadi keyakinan adanya takdir Allah, dan bila sampai masa terlaksanalah takdir. Jadi sekarang Imam Ghazali nak kaitkan kita berkaitan nak mengingatkan kita tentang keperluan kita ni berusaha untuk bersikap redha ni. Jadi kata Ghazali, kita sendiri pernah ucapkan raditu billahi rabban, aku redha Allah itu sebagai Tuhan. Kata Ghazali, termasuk dalam hal-hal ketuhanan ni, iaitu takdir, menetapkan takdir itu kerja Tuhan, bukan kerja manusia, bukan kerja makhluk. Sedangkan qada itu adalah urusan ketuhanan. Termasuk urusan-urusan ketuhanan itu adalah takdir, qada, dan hak ketuhanan. Oleh itu anda wajib redha terhadap qada Allah. Jadi menjadi kewajipan, bukan sunat-sunat dah, menjadi kewajipan kita kena terima takdir Allah. Terima tu paling kurang kita memperakukan adanya takdir, dan apa yang berlaku tu adalah takdir Allah, paling kurang. Cara kita terima macam-macam. Paling asas sekali penerimaan kita tu, kita memperakukan adanya takdir, dan setiap apa yang berlaku tu sudah ditakdirkan. Itu asas sekali. Cara kita terima macam-macam. Ada orang terima dalam keadaan tak puas hati, keluh kesah, dia bersungut, itu dosa. Maksudnya dia tak sabar. Dia terima dalam keadaan dia tak senang hati, tak suka hati, dia tak nafi takdir tu, dia percaya, dia yakin, tapi dia nak terima kenyataan. Itu termasuk dalam dosa. Masih dosa. Ataupun dia terima, dia kawal diri dia terima kenyataan takdir Allah Ta'ala, ketetapan Allah, sekalipun dia rasa sedih, tapi tetap dia terima dan dia kawal diri, sehingga dia tidak bertindak secara salah. Itu panggil makam sabar. Berlaku apa yang berlaku, terimalah. Buat ni dah sedih-sedih lah, menangis-menangis pun tak ada apa, tapi dia terima kenyataan tu dan kawal diri dia, sehingga tidak bertindak secara salah. Atau panggil sabar. Dan ini satu kelebihan. Ataupun peringkat yang lebih tinggi, dia terima ketentuan itu dan kadang dia rasa senang, hatinya menjadi redha atas ketetapan Allah. Urusan dia berlaku, hak dia berlaku atas dia lah, nak tentukan apa-apa, dan sebalik apa yang ditentukan itu ada rahmat dia, ada nikmat dia, ada hikmah kebiasaan dia, macam-macam lagi. Dia terima dengan senang hati. Ini payah sikit, tapi ini makam yang tinggi, makam yang mulia. Jadi paling tidak kita kena berusaha untuk berada pada darjah sabar. Terima kenyataan sekalipun rasa berat, sedih, tapi kita kawal diri sehingga tidak bertindak cara salah. Itu panggil sabar. Kurang daripada itu, kita tak tahan sabar, kita dapat nak terima kenyataan, lalu kita bertindak cara salah, itu dosa. Jangan, itu dosa lah. Tapi jangan kata benda ni tak percaya kepada takdir, jangan sampai begitu. Ini
benda yang kadang-kadang kita kena ada kefahaman yang baik. Kalau kita keliru sini, kadang-kadang kefahaman kita keliru, sama ada kita akan hukum orang secara salah ataupun kita akan nilai kita diri secara salah. Hukum orang secara salah macam mana? Kita tengok orang ada nak terima kenyataan, dia busung, dia itu ini, kemudian dia bertindak cara salah, tak siapa lah. Kita terbaca tadi tu, muni tolak takdir, batal. Tolak takdir tu batal iman. Jangan baca gitu, salah bacaan tu. Cuma dia nak terima takdir, dia percaya, dia tahu, tapi jiwa dia mungkin lemah. Jadi sampai dia nak terima kenyataan, tu dosa. Jangan baca tolak takdir. Tolaknya orang tak percaya pada takdir. Ini benda-benda macam ni kena cermat. Ataupun atas diri kita sendiri, bila mungkin kita dah nak terima takdir, kita buat bacaan, aku ni batal dah iman aku ni. Jangan. Itu bacaan yang salah. Tak dapat nak terima cerita lain, tolak cerita lain. Dapat terima ni mungkin nafsu dia lah, mungkin jiwa dia, tapi dia tak percaya ada takdir. Dekat-dekat je. Kalau tidak cuma, memang mengakibatkan benda yang besar. Sama juga orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak semayang, jangan kata dia tolak semayang. Dia tolak tu batal iman dia. Ini yang menyebabkan berlaku isu-isu ni, kerana salah tafsirnya, gaya berfikir yang salah. Tidak melaksanakan perintah itu cerita lain, melanggar larangan Allah cerita lain. Jangan baca betul ni tolak perintah Tuhan. Tolak tu berbahaya, itu meruntuhkan agama keseluruhan. Jadi orang tak semayang tu tidak semestinya dia tolak, dia percaya kewajipan, cuma jahat dia tidak semayang. Itu cerita lain, itu dosa dia. Dekat-dekat je tu. Tapi kalau kita tak faham, salah faham, kita akan tersalah hukum pada orang atau sikap yang salah terhadap diri kita sendiri. Jadi yang berfikir bila orang langgar perintah, tidak laksanakan perintah ataupun tidak laksanakan suruhan, dia baca sebagai tolak ni, yang berfikir cara ni adalah kelompok Khawarij dalam sejarah umat Islam. Inilah kelompok yang telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Sebab begitu, bila berlaku ikhtilaf, saya kena jelas. Saya rasa menjadi kewajipan saya kena jelaskan ini. Orang nak terima-terimalah dan terima sudah. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita terbabit dengan perkara-perkara yang akibatnya buruk. Bila kita tersalah labeling kepada orang ni, akibatnya buruk. Jadi kita kena peringat semua, jangan terbabak sini, jangan langgar-langgar. Jadi sebab isu ni isu yang berpanjangan, jadi kita kena sedar, jangan sampai kita terbabah dalam perkara ni, kerana akibatnya buruk. Kerana cerita kefahaman ni sama juga ni lah. Bila seorang tu dia tak dapat terima kenyataan, jangan kita baca dia ni tolak takdir. Jangan, salah bacaan kita. Cuma dia nak terima kerana nafsu dia, tapi dia tetap percaya ada takdir. Hak tolak ni tak percaya ada takdir, tu baru tolak takdir, tu rosak iman dia. Dia sama juga, saya nak kaitkan gaya berfikir yang membaca cara ni gaya berfikir kelompok Khawarij sejak dari dulu lagi. Saya nak ulang sejarah ni. Bila berlaku ikhtilaf antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dua-dua ni sahabat besar Nabi radhiyallahu anhuma, sehingga mengakibatkan perang, pembunuhan, kematian. Bukan ringan, mati, perang. Jadi akhir sekali diselesaikan dengan majlis tahkim sedang bila cara berfikir ni yang salah, yang menyesatkan. Lalu peristiwa ini diselesaikan dengan satu majlis memanggil tahkim, perundingan Sayyidina Ali At-Tawaqi, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi. Muawiyah At-Tawaqi, Amr bin Al-As. Berlaku perundingan, sesalah. Baik, bila selesai semua tu, ada kelompok yang tak setuju. Mereka tu pendukung Sayyidina Ali, tapi akhir sekali meninggalkan Sayyidina Ali dan menentang keputusan itu. Lalu apa yang mereka baca? Apa yang mereka nilai? Dia kata orang yang terlibat dengan perang ni memang terlibat dengan perang. Perang berbunuh-bunuhan, kan ini larangan Allah. Terlibat dengan perang, pembunuhan, lebih-lebih lagi sesama Islam ni dilarang. Kemudian bila berlaku perang ni kena selesai lah, kena berdamai lah. Tak berdamai juga, ini langgar larangan Allah Ta'ala juga.
Kemudian selesai cara mana? Berunding. Bukan cara berunding, cara dia lain menurut fahamannya. Jadi apabila penyelesaian tu dibuat secara perundingan, maka kelompok-kelompok Khawarij ini dia kata apa? Dia kata orang-orang yang terlibat ni tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia baca begitu. Bila tidak berhukum dengan hukum Allah, dibaca lagi sebagai menolak hukum Allah. Ni tempat bunuh dia. Bila tolak hukum, berarti tolak agama. Bila tolak agama, berarti batal iman. Jadi sekarang bacaan tu yang sama. Apakah Sayyidina Ali dan Muawiyah yang terlibat tadi kerana dia tolak agama? Itu nak kabur. Ni bacaan yang salah ni. Jadi akibatnya mereka telah menghukum Sayyidina Ali ni tidak berhukum hukum Allah. Demikian juga Muawiyah. Dalam bahasa yang lain mereka kata tolak hukum Allah. Bila tolak hukum Allah, tolak agama lah, batal. Sebab tu mereka mengkafirkan Sayyidina Ali, mereka mengkafirkan Sayyidina Muawiyah dan beberapa orang lagi, dan merancang pembunuhan dan berjaya. Orang lain tak berjaya. Perancangan membunuh Sayyidina Ali dia berjaya, mati Sayyidina Ali. Sebab besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dihukum kufur kepada Sayyidina Ali? Kerana bacaan tadi, gaya berfikir yang salah, yang menyesatkan. Jadi tidak laksana, melanggar perintah, itu cerita kan. Tapi jangan baca orang yang tak semayang dan sebagainya itu sebagai menolong. Ataupun kita baca mau ambil sebahagian kitab atau mau tolak sebahagian, jangan baca begitu. Itu bacaan yang salah. Apa tu minun nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'din? Apakah kamu percaya dengan sebahagian kitab atau tolak sebahagian? Lalu kita baca untuk semayang ni, mau pakai separuh, mau tolak separuh. Kalau tolak tu memang batal agama rosak. Jangan baca batu bacaan yang salah. Masalah ayat ini berkait dengan orang musyrikun, berkait dengan orang Yahudi yang hanya terima sebahagian Alkitab, percaya sebahagian, tak percaya sebahagian. Itu keyakinan, bukan amalan. Bukan amalan. Bila amalan ni kalau tidak buat dosa. Jangan baca dia, mau ni terima sebahagian Alkitab, tolak sebahagian. Tolak tu bahaya. Berarti tolak tu tolak agama. Ini bacaan yang sama. Yang baca bacaan ini siapa dia dalam secara Islam? Itulah gaya berfikir Khawarij. Dan panjang cerita saya dah banyak Nabi sebut kisah mereka ni, alamat-alamat ciri-ciri ni panjang. Kita nak lain kali nanti. Cuma saya nak kata kait dengan takdir ni. Bila sebut takdir ni, kalau kita jumpa orang yang kita nampak dari nak terima takdir, dia mengeluh, dia bersungguh, jangan kita baca dia ni tolak takdir. Jangan baca. Itu bacaan yang salah, bahaya. Dia dah nak terima je. Dia percaya, mungkin dia tak percaya. Cuma dia dah nak terima kenyataan ni. Kerana mungkin benda yang melibat takdir tu kerugian besar ke apa ke, dia dah nak terima. Jiwa dia nak terima kenyataan. Itu dah nak terima dosa. Jangan baca dia tolak takdir. Itu bahaya. Balik. Oleh itu anda wajib redha terhadap qada Allah. Dan begitu juga anda wajib redha apabila bala bencana dan perkara yang dibenci mengenai dan menimpai anda. Demikian juga bila terjadi bala musibah mengenai diri kita, kewajipan kita kena terima. Terima dengan makna apa? Kena yakin bahawa itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Cara penimbangan tak ada lah. Mungkin lemah jiwa sikit, banyak bersengu, batu melantah lah, batu bertindak jarang. Itu dah bagi tak sabar, dosa ya. Dosa lah, tapi kau boleh biar tingkat sikit lagi lah. Paling tidak jadi darjah sabar. Cuma kalau turun dari darjah tu, jadi dia ni tak menerima kenyataan. Kedudukannya dosa, tak baik lah. Tapi dia tetap mukmin kerana dia masih percaya kepada adanya takdir Allah. Jadi hak yang dimaksudkan terima hak betul ni bukan saja dia yakin ada takdir dan itu takdir Allah, tapi dia boleh terima dan kawal dia. Itu kehendak.
Contoh macam dia kawal diri, mungkin berlaku perkara yang menyusahkan, mungkin beratlah pada dia. Dia pun memikir banyak okey kali tak. Dia tinggal sembahyang dah sekarang. Duk main guling-guling, tak sembahyang tu, tak sembahyang asal. Dia bertindak cara salah lah tu. Itu maksudnya tidak sabar lah tu. Tidak sabar. Dia tindak cara salah. Itu yang dikata tidak sabar. Sehingga dia tinggal sembahyang. Jadi kita fahamlah tinggal sembahyang kerana kejahatan dia lah, bukan berarti dia nanti kewajipan sembahyang. Kecuali secara terang-terang dia nyatakan bahawa sembahyang ni tak wajib lagi, yang barulah. Itu cerita lain. Ini pun kena selesai cara dia. Dalih kita buat mudah-mudah, kena soal banyak, kena bojong benda ni, qadi lah yang kena selesai lagi macam ni. Kita ni orang ramai tak boleh nak buat mudah-mudah, kerana banyak andayang-andayang. Kemudian di ketika itu anda mesti menjaga diri anda dan mengawal hati anda sehingga anda tidak berkeluh kesah. Ni kena kawal, jaga. Jangan sampai tahap kita ni macam banyak sungguh dah lalu lah, menunjukkan kita tak senang ataupun menunjukkan kita dia terima kenyataan. Kawal diri, jangan sampai ke situ. Terima, sedih pun sedih lah, tahan lah, gitulah. Itu panggil makan sobo. Dan tidak lahir daripada anda pengaduan dan resah gelisah. Yang sungutan lah, sungutan yang berlebihan, sungut yang tidak memperlihatkan perkara itu tu tak apalah. Ni sungut, tak ada kerja lain, sungut je. Jumpa orang tu sungut cuma. Jadi sungutan yang berlebihan yang memperlihatkan dia terima kenyataan. Maksudnya dia nak sobo lah. Dan tidak lahir daripada anda pengaduan dan resah gelisah. Tak berlaku benda ni. Terutamanya ketika menghadapi rempuhan bencana pertama. Terutamanya pada ketika mula-mula terjadinya kesusahan. Biasanya kita bila lama sikit, kita sejuk sendiri je. Goleknya payah ni orang mula-mula jadi tu. Tu jarang orang boleh tahan sikit. Tapi kalau boleh bertahan, kehendaknya kita bertahan lah. Maksudnya kita cuba untuk terima kenyataan tu. Dan kadang kita tahan, perik pun perik lah, rasa susah pun susah lah, sedih pun sedih lah. Tapi kita terima kenyataan dan kawal diri sehingga tidak salah. Tidak cara salah macam mana? Banyak sungguh, banyak berlebihan, ataupun kita buat benda yang bercanggah dengan syarak, semua tu panggil tindakan yang salah. Sekarang kawal diri sehingga dia tidak bertindak cara salah ni. Maka yang kawal diri, yang menahan keperitan kepayahan, itu orang panggil sabar. Dan ini adalah berpahala. Berpahala. Kalau kita buat sahabat tangga itu berpahala, bahkan dikira sebagai satu kedudukan yang mulia. Jadi olehnya, payahnya kita nak buat benda ni masa mula-mula kena. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar tu kita kira mula-mula kena. Baliknya kita payah sikit nak bersabar pada ketika mula-mula terkena musibah. Bila berpanjangan mungkin kita reda sikit lah, boleh sikit. Kerana sesungguhnya keadaan yang amat gawat ini terletak di sana, yakni ketika rempuhan bencana pertama itu. Keadaan yang memerlukan kita sabar ni olehnya pada mula-mula kita menerima bala ataupun musibah tu, ketika mula-mula terkena itu. Olehnya masa itulah keadaan yang agak yang agak menduga lah, keadaan yang kata orang kadang-kadang yang tinggi tekanan dia masa itu. Baik, sedangkan ketika itu diri sangat cepat berkebiasaan berkeluh kesah. Olehnya orang ni masa mula-mula kena musibah tu memang jarang yang dapat bertahan. Masa itulah dia mudah berkeluh kesah, mudah bersungut, mudah bertindak cara salah masa tu, masa mula-mula kena musibah. Baik, dan untuk mengatasi keadaan keluh kesah itu, anda katakanlah dalam hati. Ini Imam Ghazali ajar cara kita. Kalau kita ditimpa musibah, anda kata cara macam mana nak meredakan kalbu kita, jangan sampai kita ni sampai ke tahap tak dapat menerima kenyataan. Maksudnya tak dapat nak bersabar atas musibah.
Antara caranya berbicara dengan diri sendiri. Baik, macam mana? Anda katakanlah dalam hati, yang ni dalam hati, kata dalam hati kita, jangan cakap depan orang lah, ada orang gila pula. Kalau kita gini tu cakap tu sebuah orang kata jadi gila dah mu ni. Jadi cakap dalam hati sudahlah, jangan sampai orang dengar. Baik, apa benda yang patut kita sebut? Wahai diri, cakap dengan diri kita sendiri. Bala bencana ini sesungguhnya telah berlaku. Tu benda sekali. Benda ni berlaku dah. Nak tak nak kita terima ke, tak terima ke, itulah kenyataannya. Jadi suruh ingat, kita ni yang jadi bapa ni kerana lupa lupa hakikat ni. Bila ingat, insya-Allah dia akan terarah sikit. Jadi Imam Ghazali beri pedoman, suruh bicara dengan kita bila kena musibah, beringat ke hati, wahai diri kita, wahai diri aku ni, apa yang sudah semua ni musibah yang mengenai yang berlaku ni sebenarnya telah pun berlaku. Jadi dah benda tu. Lalu tiada daya upaya lagi untuk menolaknya. Jadi nak ubah ni tak boleh nak ubah dah hak telah berlaku tu. Hak akan datang bolehlah ubah. Hak kena dah tu apa yang sudah ditakdirkan tu memang tak boleh nak ubah dah tu. Jadi berkuasa mana seseorang tu pun, kaya mana seseorang pun, dia tak boleh nak ubah apa yang sudah berlaku tu. Tak kira lah dia ada kuasa apa saja ke, berjawatan apa saja ke, banyak hartawan ke, telah ditakdirkan Allah tu, apa yang sudah berlaku tu tak boleh nak ubah dah, tak boleh nak ubah dah. Kalau dia nak ubah pun untuk ambil iktibar benda yang belum berlaku, yang akan berlaku tu sebagai salah satu bentuk usaha dia supaya jangan berlaku lagi. Itu je yang boleh buat. Dan sesungguhnya dahulu Allah Ta'ala telah menolak daripada anda bala bencana yang lebih besar lagi daripada bala bencana yang menimpa anda sekarang. Jadi disuruh peringat juga dalam hati kita, wahai diri, mu kena sedar, mu kena ingat bahawa Allah Ta'ala telah menolak bencana yang lebih besar lagi daripada apa yang sudah kena ni. Maksudnya kita kena satu musibah yang mengenai kita. Kemungkinan musibah yang lebih besar kena kita tu ada, tapi tidak dikenakan Allah ke atas diri kita. Kita suruh ingat bahawa bila kena atas diri kita suatu musibah, kita kena ingat bahawa kita telah diselamatkan Allah daripada musibah yang lebih besar lagi. Kita kehilangan seria, kan mungkin selalu letak orang ambil. Kita kena sedar berdasarkan pedoman Ghazali ini, suruh cakap dengan diri supaya menerima kenyataan bahawa sebenarnya kau telah diselamatkan Allah daripada kehilangan hak banyak lagi tu. Cuma hilang hak banyak tu, padahal kemungkinan hilang banyak lagi tu ada belaka, tapi oleh kerana hak tu dah hilang banyak ni je, maka hendaklah kita sedar bahawa apa yang mengenai dirimu tu sebenarnya kau telah diselamatkan Allah daripada sesuatu yang lebih besar lagi. Disuruh baca, disuruh sebut tadi sendiri. Kemudian sesungguhnya jenis-jenis bala bencana di dalam khazanah Allah itu amat banyak. Balak-balak ni, musibah ni dalam kekuasaan Allah semua macam-macam jenis. Kalau kena belaka guna. Jadi hak kena kita tu hanya sebahagian, hal lain itu disisihkan Allah. Dan sesungguhnya balak bencana yang sedang menimpa ini akan berlalu pergi. Apa yang sudah kena itu kena selesai, akan datang belum tentu lagi. Jadi hak kena dah tu akan pergilah. Kena dah, selesai dah benda tu. Dan tidak akan tinggal kekal. Maksudnya bila sudah berlaku, telah berlaku benda itu, telah berlalu. Sesungguhnya dia diibaratkan sebagai awan mendung akan menyingsing pergi. Jadi Imam Ghazali menyebut musibah balak yang mengenai ini macam awan, hak mendung. Bila kena ke awan kan, sampai tak dia pergi. Maka demikianlah musibah yang mengenai seseorang tu, lepas tu dia berlalu lah, lepas lah cerita tu.
Tapi bila kita tak dapat terima kenyataan, ingatan kita tu berpanjangan. Apa yang mengenai kita tu kadang-kadang kita ingat berhari-hari. Kita jadi rusing, kita jadi gelisah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Bendanya tak ada dah, berlaku dah, berlepas dah. Tapi ingatan dalam otak kita tu dalam bentuk tak dapat nak terima kenyataan tadi tu berlarut-larutan, sehingga kita jadi lemah semangat, kita jadi hilang pedoman, kita jadi macam-macam lah. Kerana duk ingat benda, padahal benda tu sudah berlalu. Jadi Imam Ghazali suruh supaya jangan kita jadi gitu tu, ingatkan diri kita dengan benda ni, bahawa apa yang sudah berlaku tu sudah berlalu, habis itu dah. Kalau nak fikir pun fikir hak lain pula lah akan datang. Oleh itu kata Ghazali, wahai diri, ini termasuk dalam ayat-ayat yang berbicara dengan diri sendiri lagi ni. Oleh itu wahai diri, bersabarlah sebentar. Bila kita sedar, wahai diri, kena tahu apa yang sudah ditakdirkan tu pertama sekali sudah pun berlaku. Yang kedua, apa yang ditakdirkan tu sebenarnya bila tertakdir banyak tu artinya engkau telah dipelihara Allah daripada benda yang lebih berat lagi. Yang ketiga, apa yang sudah berlalu tu berlalulah dia. Berlalulah dia. Jadi maka sebab tu bersabarlah. Berbicara dengan diri sendiri. Bersabarlah sebentar, nescaya kamu akan memperolehi kerana kesabaran itu kegembiraan yang berpanjangan lamanya. Disebabkan kerana sabar atas musibah tu, seseorang tu akan memperolehi kegembiraan yang berpanjangan. Apa benda? Dan ganjaran pahala yang amat banyak. Akibat daripada tindakan betul dia tu dalam menerima musibah tu, dia memilih untuk bersabar, maka dia akan mendapat ganjaran yang sangat banyak. Selepas bala yang sedang menimpa itu tidak dapat ditolak. Apa yang sudah kena tu tak boleh nak tolak kau. Jadi kalau kita merunguk ke apa ke, tak boleh nak ubah keadaan kau. Jadi bila kita merunguk, musibah tu kena kita, pahala pun tak ada. Dua-dua rugi. Tapi kalau kita berusaha untuk bersabar, musibah tu tak musibah dah, kena dah, tapi kita dapat pahala, insya-Allah. Itu Ghazali ajar kita supaya belajar untuk bersabar, apatah lagi kau dapat redha. Baik, kemudian kata Imam Ghazali lagi, dan ingatlah tiada faedah pada berkeluh kesah. Tapi oleh kerana benda ni nyakit nafsu, jadi sedap. Jadi kita pilih untuk berkeluh kesah, untuk mikir. Dalam setengah keadaan kita boleh kawal. Kalau kita berhenti mikir, hilang keluh kesah. Tapi kita termain mikir juga, jadi keluh kesah. Tapi lama-kelamaan kadang-kadang sampai ke tahap dah nak kawal sekarang. Mula-mula boleh pilih, buat dah ingat, dah tak apa-apa. Tapi kita pilih untuk ingat, untuk mikir, mari sedih, mari sebab, mari sedih, mari segelisah. Dan jadi paruk kadang-kadang tak nak lupa dia sekarang. Ini mari ingatan. Tu benda penyakitnya. Dah jadi satu sikap, kita tak nak lupa dah. Sebab apa? Kerana terlalu mendalam gurisang di dalam ingatan kita. Jadi tidak faedah, tiada faedah pada berkeluh kesah, kata Ghazali. Kalau kita keluh kesah pun tak ada faedah apa-apa. Benda tu berlaku dah. Dan keluh kesah pun, dengan sebab keluh kesah kita tak dapat pahala pun. Baik, sebenarnya tiada bala bencana apabila disertakan dengan sifat tabah dan sabar. Ini dari sudut pandang tasawuf. Dari sudut pandang tasawuf, hakikat sebenarnya, sekalipun ada musibah, ada bala, ada bencana, tapi kalau seseorang tu dapat menahan diri, dapat bersabar, dia dikira macam tak ada musibah. Tak ada musibah dari sudut pandang tasawuf. Sebab musibah ni kerugian, rugi dunia, rugi akhirat. Itu musibah. Tapi kalau dia ditimpa sesuatu, dia dapat bersabar, dia rugi dunianya, tapi dia dapat ganjaran. Sebenarnya tak rugi. Jadi dari sudut pandang tasawuf, orang yang bersabar atas musibah itu, dia sebenarnya tidak ditimpa musibah sebenarnya dari sudut pandang tasawuf. Sebab apa? Dia dapat ganjaran. Hak musibah sebenarnya iaitu orang yang ditimpa musibah tapi tidak dapat bersabar. Inilah orang yang sebenarnya dikira menerima musibah. Oleh itu,
sibukkan lidah anda dengan ucapan istirja. Salah satu cara untuk meredakan hati dan menguatkan hati supaya dapat bertahan, bersabar, antaranya selalu mengucapkan ucapan yang disebut istirja. Apa itu istirja ni? Mengembalikan urusan tu kepada Allah. Iaitu apa benda? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ucapan ni orang kita ni bila ada kematian aja. Kita akan dengar ucapan ni bila ada kematian. Bila ada orang mati, dengarlah orang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya dari segi penerapan dia, penggunaan dia tu dalam semua perkara, terutamanya dalam menghadapi musibah. Bila terkena kepayahan, terkena kesukaran, sebut kata Ghazali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja musibah yang kena, ucapkanlah kalimah ini. Dia akan mengembalikan kekuatan keyakinan kita, ingatan kita. Inna lillahi, kita ni milik Allah Ta'ala, milik dia belaka ke mana-mana pun. Kena sedar hakikat tu. Bila kita sebut, kita ada kesedaran tu bahawa apa-apa pun hakikat sebenarnya kita ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita ni nak tak nak tetap akan balik ke dia juga. Ingatan inilah yang membantu kita dapat menguatkan diri kita untuk tahan bersabar. Ini panduan-panduan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Jadi ucapan istirja itu iaitu mengembalikan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ucap. Jadi orang yang mengaji kitab ni, mengaji kitab tasawuf ni, kalau berlaku apa-apa dia akan sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang tak mengaji kok, dia akan tanya siapa dia pula mati. Inna lillahi, oh apa dia mati hari ni? Sebab kita kait benda ni, ucapan ni memang mati ke? Padahal semuanya, semua urusan terutama musibah ni balik kepada pangkal dia, pangkal tauhidnya itu. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah terjemahan daripada sebahagian daripada tafsiran la ilaha illallah. Itu tafsiran, salah satu cabang tafsiran. Baik. Dan hati anda dengan zikir, demikian juga antara yang dapat menguatkan, mengawal diri ini untuk bersabar dan sebagainya dengan zikrullah, zikir. Dengan zikrullah yang akan menghasilkan untuk anda ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dengan adanya zikir inilah menjadikan musibah itu berganjaran di sisi Allah. Bila kita ingat apa yang ditetapkan Allah Ta'ala, takdir dia, dan kita disuruh bersabar, dan kita melaksanakan perintah, dapat apa? Bila kita ada ingatan ni, zikir. Dan ingatlah tentang kesabaran orang-orang yang kuat nekat keazamannya dalam menghadapi segala bala bencana yang besar-besar, yang terdiri daripada para nabi dan para wali yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian demikian juga Imam Ghazali, salah satu pedoman yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan kekuatan bersabar ni, kita kena ingat kisah-kisah. Kisah siapa dia? Kisah para nabi, para wali yang berkaitan dengan musibah yang mengenai mereka dan kesabaran mereka tu. Itu tujuannya, kita faedahnya kita baca sejarah mereka ni, sejarah nabi dan rasul, macam mana mereka menghadapi, kesabaran mereka, macam mana pertolongan Allah, kesudahan mereka macam mana. Kisah orang dulu kala ni membantu kita untuk menguatkan. Sebab tu baca kisah-kisah ni ada faedah keagamaan dia. Yang nanti fikir baca kisah-kisah dia tak ada faedah. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah, kisah para nabi, para wali, demikian juga para alim ulama menulis kitab-kitab berkaitan dengan kisah para nabi dan para wali ini. Faedahnya untuk kita ni apa? Antaranya ni menjadi kekuatan untuk kalbu kita. Al-Imam Junaid radhiyallahu anhu dia kata, kisah para wali ini saiful muridin, seperti pedang bagi para murid. Para murid ini orang yang ada kemahuan untuk meningkatkan diri dia, orang yang ada kemahuan nak baiki diri dia. Dia sedar, dia jahil, lalu dia nak tingkatkan supaya dia dapat ilmu, belajar, pergilah dia belajar.
dia sedar dirinya kurang ibadah, lalu dia berusaha supaya melakukan nak buat ibadah dan meningkatkan ibadah dia. Dia sedar diri dia ni banyak lala, lupa. Dia cuba nak menyedarkan diri supaya selalu ingat kepada Allah. Dia sedar diri ini banyak kesilapan dan kekurangan, lalu dia cuba untuk baiki supaya membetulkan kesilapan-kesilapan tu. Dia sedar diri ini banyak sifat-sifat buruk dalam hati dia tu, macam-macam sifat buruk bersarang dalam hati dia tu. Dia sedar benda ni dan cuba nak baiki dan cari jalan belajar. Semua orang ni dipanggil muridin, orang yang ada kemahuan untuk baiki diri dia, untuk betul diri dia. Betul ke mana? Untuk mendekat ke semua jalan yang dia lalu ni, saja tujuan dia nak dekatkan dirinya kepada Allah, yang dipanggil taqarrub. Nak mendekatkan daripada jahil nak jadi alim, daripada lupa nak jadi ingat, daripada sifat buruk tukar jadi sifat baik, daripada banyak salah kepada kurang silap, membetulkan kesalahan dan sebagainya. Semua ini adalah perjalanan serupa je, dipanggil taqarrub, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu perjalanan dia. Jadi dalam usaha itu salah satu cara yang memberikan kekuatan, sebab orang yang ada kemahuan nak baiki diri dia ni, kadang-kadang dia menghadapi rintangan pun. Manusia ni dia pasang suruh, ada hari semangat, ada hari lepuh, ada hari mari rajin, ada mari malah. Itu dah nak lagi ni pasang surut ni. Sebagaimana sungai tu pasang surut tu berlaku semua, diri manusia pun gitu juga. Kemahuan tu ada, tapi ada waktunya kadang-kadang mari malas saya sekali. Nak buat guna ni bila keadaan-keadaan seperti ini ni, kita menghadapi kadang-kadang kita ada kemahuan tu, kesedaran nak baiki, tapi kadang dia mari halangan, dia mari itu dan ini macam-macam. Nak buat macam mana? Salah satu caranya dengar kisah-kisah mereka ni, baca kisah-kisah mereka ni, dia akan memberi kekuatan untuk meneruskan perjalanan. Dan apabila pada suatu waktu jadi kesimpulan mudahnya, pedoman yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih untuk supaya kita ni dapat menerima takdir Allah dan bersabar atas takdir itu, antaranya tadilah iaitu antaranya mengucapkan kalimah istirja, menghayatinya lah, iaitu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian zikir, hatinya ingat kepada Allah dengan jalan zikir. Apa-apa sajalah zikir yang mengingatkan kepada Allah, sehingga hatinya itu menjadi tenteram dan dengannya mendorong untuk dia mengambil tindakan yang betul menurut syarak dan dapatkan jalanlah. Kemudian juga dia dengar kisah-kisah para nabi, para wali yang menghadapi musibah dengan kesabaran dan kesudahannya macam mana. Jadi bila dilakukan semua ini, maka orang tu akan mendapat kekuatan untuk membina kesabaran, dan kalau kuat lagi dia akan tukar menjadi redha. Dalam hadis Nabi ada sebut, apabila Allah Ta'ala kasih seseorang tu, dia bertalah, dia akan uji orang tu. Bila Allah Ta'ala kasih, tanda dia kasih, dia akan uji orang tu. Sekiranya seseorang tu bersabar, dia akan menjadikan orang ini orang yang terpilih. Sekiranya sabar, ishtabah, maksudnya orang yang diuji menghadapi dugaan musibah tapi bersabar, tu tanda bahawa dia ni hakikat sebenarnya orang yang dipilih oleh Allah. Cuma jangan kita rasa kita terpilih sudahlah. Cuma nak cover je kenyataan. Tasawuf ni disuruh untuk memahami kenyataan, tapi bukan untuk berasa aku ni orang terpilih. Jangan. Panggil buah tu rosak lalu, punah jangan lalu. Tapi cuma nak covernya orang yang diberi dugaan ada musibah kemudian dapat bersabar, nak tak nak, tak kira siapa pun, itu adalah orang yang terpilih. Cuma jangan kita berasa diri kita je. Tu kena jaga. Itu bab lain pula tu. Tapi kenyataannya memang gitu. Tapi sekalanya dia redha, istighfar. Sekiranya seorang tu redha, dia akan diberi tahap pilihan yang lebih tinggi lagi, dipanggil istighfar, termasuk pilihan Allah yang lebih khusus. Jadi oleh kerana sudah masuknya